Apakah hukum mencium pasangan ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan? Masya Allah. Okey, jawapannya ialah apabila kita melafazkan perkataan ciuman, kita perlu memahami ciuman ini bukan saja merujuk kepada mencium pipi, malah juga mencium bahagian mulut dan ciuman mulut dengan menggunakan lidah. Sehubungan dengan itu, ulama telah berbeza pendapat dengan menyatakan. Okey, cik, cium dahi batal tak puasa? Tak batal. Cium pipi? Tak batal. Ya, cium tangan? Tak batal. Tak batal. Yang jadi isu adalah cium Di mulut. di mulut. Yang jadi isu adalah cium di mulut, tuan-puan sekalian. Dan kadang-kadang ia bukan sekadar cium mulut, sentuh macam tu, tetapi berlaku cium mulut sampai bercampur air liur contoh. Kan, bercampur lidah dan air liur. Jadi, saya cakap ni terus terang, bukan kamu kata, kamu pula, jangan tuan-puan kata Ustazah ni lucahnya, Ustazah ni cakap benda kotor. Kadang-kadang bila kita tak jelaskan ni, dia duduk confused. Saya ada jumpa tuan-puan sekalian, seorang wanita ni, Ustazah, saya banyak kena qada puasa. Banyak, saya tak habis-habis qada. Kenapa? Yelah, sebab suami asyik cium saya. Jadi, suami cium mana puan? Suami cium pipi, cium dahi. Habis tu, puan kira batal. Lah Ustazah, kan batal kan kalau cium. Saya dengar kalau cium batal. Tengok, tak faham. Tak belajar dan tak faham. Saya kata, ya Allah kesian. Saya kata, puan tak payah qada, tak batal puasa. Dia punya lega tu sebab bertahun dia ingat pegang batal. Saya kata, ada cium yang batal. Dan cium pipi, cium dahi semua tu tak batal puan. Subhanallah. Okey, kita dengar. Pandangan pertama jumhur fuqaha. Mereka menyatakan, ini jumhur fuqaha, maksud pendapat yang paling kuat. Pendapat yang majoriti tuan. Okey. Mereka menyatakan bahawa mencium pasangan tidak membatalkan puasa, melainkan jika terkeluar air mani. Biasanya inzal, keluar air mani sukar berlaku jika tiada sentuhan. Tetapi apabila berlakunya inzal, keluar air mani, maka puasanya batal dan dia wajib qada semula tanpa perlu kafarah. Ni saya akan jelaskan ni tuan ni, cik ni. Majoriti ulama telah berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menyamakan ciuman di bahagian mulut sama dengan berkumur-kumur. Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Okey, wahai Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perkara yang berat hari ini." Siapa ni? Saidina Umar pergi mengadu, bukan orang lain, sahabat Nabi yang terdekat, yang kuat iman, pergi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perkara yang berat hari ini. Saya telah mencium isi saya sedangkan saya berpuasa. Nabi berkata, apa pendapat kamu jika kamu berkumur dengan air dalam keadaan kamu berpuasa? Umar berkata, tiada masalah. Nabi bertanya, jadi apa masalahnya? Nabi kata macam tu. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kita kalau orang tanya soalan macam ni, kita jangan terus jawab, apa ni tak kuat iman ni? Tak boleh tahan ke? Saya Ramadan pun nak cium. Apa teruk sangat ni? Iman apa macam ni? Istighfar. Macam tu kan? Kita tak boleh nak mengherdik orang yang bertanya. Kita tak boleh nak mempelekehkan. Kita jangan kata, ya Allah, ingat matilah. Takkan tak boleh tahan. Bayangkan Rasulullah ditanya oleh siapa? Saidina Umar. Dan Rasulullah tidak mempelekehkan pun soalan Saidina Umar. Saidina Umar bertanya dengan cara yang baik, ya Rasulullah, dengan cara susah hati. Aku telah melakukan kesalahan yang berat hari ini. Saya telah mencium isteri saya sedangkan saya berpuasa, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab dengan soalan, apa pendapat kamu jika kamu berkumur dengan air? Keadaan kamu berpuasa? Saidina Umar jawab, tidak ada masalah. Lalu Nabi bertanya, jadi apa masalahnya? Nabi kata, tak ada masalah kamu cium isteri kamu siang hari Ramadan. Berat, maksudnya bukan berat, bijak. Dan memang tepat jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika seseorang itu sampai tersedut air liur pasangannya, maka puasanya boleh batal. Itulah jawapannya. Jadi kan kalau kumur-kumur keluarkan air. Kumur-kumur masuk keluar, bukan kumur telan. Jadi kalaulah cium pasangan si hari Ramadan, walaupun mungkin ada air liur masuk kemudian dikeluarkan, maka tak batal. Tapi kalau telan air liur pasangan, maka batal puasanya. Jadi untuk kita berhati-hati, bukan mempermudahkan tuan-puan sekalian. Cuba tengok jawapan pandangan jumhur fuqaha mengatakan bahawasanya siapa yang walaupun cium pipi tuan-puan sekalian, ini istilah yang kita kena faham. Kita kena tahu brek makan ke tak. Brek makan ke tak. Kalau kereta brek makan, dia bawa laju sikit pun, tapi brek dia bagus, okey. Tapi kalau jenis brek pun rosak, dia akan perlahan-lahan.
Dan bahkan kalau tahu brek rosak, memang tak boleh bawa kereta encik. Kalau brek rosak tak boleh bawa kereta. Tapi pernah juga kan encik kata brek ni macam ada masalah, tapi dia tetap bawa. Sebab tak bahaya, jangan bawa laju. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena tahu brek kita ni boleh makan ke tak? Brek apa pula ustazah? Kan? Contoh ada orang, bila dia cium je brek tak makan. Bila cium je, dia dah tak boleh tahan dah, mesti keluar air mani. Ada orang cium tak ada masalah, biasa je, cium tu normal. Dia dah buat biasa, cium-cium tu tak adalah, air mazi pun tak keluar, apatah air mani. Sebab diceritakan Rasulullah juga mencium isteri kan siang hari Ramadan. Tetapi Aisyah menjawab, sesungguhnya Rasulullah lelaki yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Tuan-puan sekalian, kalau jenis suami yang brek tak makan, cium je dia akan lebih. Jadi cium pun dah tak boleh bagi dia. Maksudnya dah biasa abang, saya dah tahu kalau awak cium je memang tak brek tak makan awak ni memang akan terlebih. Dah berlaku dah tahun-tahun lepas. Jadi bagi suami dia tu cium pun dah tak boleh. Boleh jatuh haram, boleh jatuh dilarang. Sebab itu dituliskan barang siapa yang mencium pasangan tidak membatalkan puasa melainkan jika terkeluar air mani. Kalau dengan cium tu keluar air mani, maka haram. Tak boleh lah bagi suami dia. Sebab itu kena cek kadar brek makan tak makan kadar mana. Ada yang cium pipi, okey cium ni, okey tak ada masalah. Tapi bila cium mulut, dia brek tak makan. Jadi ada orang cium mulut pun brek makan. Okey, maintain je. Sebab dah jadi kebiasaan, maka tak batal. Sebab soalan ni ditanya oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya. Maksudnya bila Nabi bagi jawapan melalui mulut tu, soalannya Nabi memberi jawapan tu berkenaan dengan cium yang melibatkan bibir. Tapi kalau sampai tertelan maka batal puasa. Pandangan kedua, Al-Khattabi dan lainnya beliau meriwayatkan bahawa Sa'id bin Al-Musayyib berpendapat puasa itu batal dan perlu diqada. An-Nawawi telah mengupas isu ini secara terperinci. Namun begitu kita akan melihat kupasan Syirazi. Okey, ada pendapat-pendapat lain lagi yang mengatakan kalau cium walaupun tidak keluar air mani tetap batal. Ada pendapat ulama yang mengatakan cium walaupun tak keluar air mani tetap batal. Terdapat juga hadis Nabi SAW yang melarang orang muda dan membenarkan orang tua bagi berbuat demikian. Ini menarik tuan-puan sekalian. Memang ada kaitan dengan brek makan, brek tak makan tadi. Itu cara saya jawab, brek makan tak makan. Tapi sebenarnya cuba perhatikan ada satu hadis Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan kelonggaran kepada orang tua, namun tidak menggalakkan orang muda berbuat demikian. Hal ini kerana orang muda tidak selamat daripada syahwatnya sehingga boleh merosakkan puasa, sedangkan orang tua dapat mengawalnya. Kerana apa? Sebab Nabi bagi jawapan pun berbeza. Ada lelaki tua tanya Nabi, apakah hukum batal tak puasa cium isteri siang hari Ramadan? Nabi jawab tak, boleh. Sebab Nabi tahu orang tua brek dia kuat dan dia mampu menawan hawa nafsu. Satu lagi, keinginan hawa nafsu bagi orang tua tu dah berkurang, tak sekuat orang muda. Namun ada terdapat juga hadis Nabi SAW melarang orang muda dan membenarkan orang tua bagi berbuat demikian. Namun ada ulama yang menyatakan hadis itu adalah dhaif. Ada juga kata hadis dhaif, ada juga bersandarkan hadis tersebut. Okey, asal dalam bab ini riwayat Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mencium dan bermesra ketika baginda berpuasa, namun baginda paling dapat mengawal keinginannya. Ini Aisyah menceritakan Rasulullah juga pada siang hari pada ketika berpuasa, sama ada selain pada bulan Ramadan, Nabi SAW ada bermesra. Maksudnya peluk tak batal puasa, kecuali kalau keluar air mani batal puasa. Kalau cium pun tak batal puasa, kecuali kalau keluar air mani batal puasa. Okey, pengarang rahimahullah ta'ala berkata, sesiapa yang terasan syahwatnya, maka dimakruhkan untuk bercium ketika berpuasa. Hukumnya adalah makruh yang mendekati haram. Jika syahwatnya tidak terangsang, Imam Syafi'i menyatakan tidak mengapa, cuma yang terbaik elakkan. Jadi kesimpulannya tuan-puan sekalian, tak batal puasa. Tapi hukum bercium sehari Ramadan dengan syahwat naik, makruh yang dekat dengan haram. Maksudnya tuan-puan sekalian berat, Imam Syafi'i sebut peluk-peluk cium suami isteri sehari Ramadan, hukumnya makruh tahrim, makruh dekat dengan haram. Lagi-lagi dengan ada syahwat. Sebab Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, hamba-Ku meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya kerana-Ku. Jadi bukan sekadar kita dituntut meninggalkan makan minum, tetapi dituntut meninggalkan syahwat. Jadi bukannya hanya air mani saja, keluar air mani saja yang dilarang. Sebenarnya
bermesra, suami isteri berpeluk bercium dalam keadaan syahwat juga adalah satu perkara yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah. Makruh ni perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah. Jadi sebaik mungkin tuan-puan sekalian, elakkanlah melakukan hubungan intim walaupun tidak melakukan jima, sebab ia boleh menjerumuskan kepada perkara yang membatalkan puasa. Jadi jelas ya Encik? Jelas. Alhamdulillah, subhanallah.